Jika ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diya'iha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma ba'du. InsyaAllah kita mula dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab kita, Syed Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Alim Al-Husaini, dan semua guru beliau dan guru kita, semua ahli keluarga kita dan kenalan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita baca dulu doa mula doa belajar yang ada di bahagian awal kitab kita, muka surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa kainun fi 'ilmika aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه وسبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه ونقرأ في هذا المجلس
وما قبله وما بعده فاحفظ علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرة الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memanjangkan umur kita satu hari lagi pada hari ini untuk sama-sama kita menambahkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jalan menambah amal ketaatan itu adalah melalui pintu menuntut ilmu, kerana orang tidak boleh beramal tanpa ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu, kata para ulama, amal itu akan tertolak tanpa hujah. Jadi perlulah kita ni belajar dan menjadi tanda-tanda baik, kata para ulama. Apabila seseorang Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala gerakkan kakinya, gerakkan hatinya untuk dia masuk ke dalam majlis ilmu, itu sudah menjadi tanda bahawa di sana akan bertambah amal ketaatannya. Kalau tidak bertambah secara bilangan, maka insya-Allah akan bertambah secara kualiti. Maka ilmu itu syarat diterima amal dan menjadi isyarat bahawa di sana akan bertambahnya bilangan ataupun kualiti ilmu. Maka syukur kalau Allah Ta'ala telah memilih kita untuk mendengar ilmu, kerana bukan semua orang Allah Ta'ala berikan ilmu kepada mereka. Ada orang Allah Ta'ala gerakkan dia untuk beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu dilakukan tanpa ilmu itu akan ditolak di sisi Allah. Subhanallah, na'udzubillah. Baik, saya lupa, saya jawab salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh daripada Puan Nur Hayati, Ustazah Zaimah, insyaAllah, Cik Hisham, Puan Syah, Puan Nurizitah, Puan Kamisah, Puan Siti Mahwa, Puan Elvira. Ya, ada lagi? Tak ada. Baik, InsyaAllah hari ini kita akan sambung. Kita masih lagi dalam daurah Marhaban Ya Ramadan. Marhaban Ya Ramadan, kitab kita yang dikarang oleh Said Muhammad Amin Hafizahullah Ta'ala, guru kita, guru kepada Ustaz Salahuddin. Kemudian kita berhenti sebelum ni dalam bab rukun puasa. Hari insya-Allah hari ni nak sambung bab syarat puasa. Kalau ada kitabnya muka surat 52. Muka surat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat puasa. Ini bab yang ketiga. Masya-Allah, dah masuk bab 3. Bab ketiga, syarat-syarat puasa. Kata pengarang hafizahullah taala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Syarat-syarat sahnya puasa. Bila sebut syarat-syarat puasa, maksud tengah bahas syarat-syarat sah. Kalau syarat tu maksudnya syarat sah lah. Kenapa nak ada syarat sah ni? Supaya puasanya diterima. Itulah. Kalau secara zahirnya menepati syariat, insya-Allah ianya diterima di sisi Allah. Diterima maksudnya apa? Ada dapat balasan lah, ganjaran.
Syarat amal diterima ni kata ulama ada dua. Yang pertamanya mesti menepati syariat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala khabarkan kepada Rasulullah. Dan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada umat. Yang kedua syarat diterima amal adalah ikhlas. Ada dua. Satu, syarat diterima amal ada dua. Yang pertamanya mesti menepati syariat. Yang ni kena belajar. Yang kedua mesti ikhlas. Itu mesti usaha. Jadi dua-dua ni syarat diterima amal. Jadi nak diterima amal mesti belajar dulu syarat amal tu. Syarat amal tu. Syarat sah. Syarat sah tu maksud sah di sisi syariat. Puasa letih-letih rupanya tak cukup syarat. Tak jadilah puasa. Tak jadi puasa, jangan tanya nanti kenapa tak ada ganjaran. Gaji kena potong. Gaji kena potong sebab tak cukup KPI. Syarat lah tu, kan? Tak diterima masuk belajar di satu tempat. Pelajar SPM nak masuk IPT kan, IPTA. Kena ada syarat dia, tak cukup syarat, tak dapat lah, tak diterima. Samalah amal kita kena cukup syarat supaya diterima di sisi Allah. Syarat sah puasa ada 4. Syarat sahnya puasa ada 4. Apabila 4 syarat ini terdapat pada diri seseorang. Ini seseorang apa ni? Seseorang yang berpuasa. Maka puasanya dihukumi sah. Dihukumi sah maksud sah diterimalah. Yang pertamanya Islam. Syarat yang pertamanya Islam. Dihurai di sini ketika seseorang menjalankan puasa, seseorang lah manusia. Maka dia wajib dalam keadaan Islam. Dan apabila dia melakukan kemurtadan ni murtad, mengeluarkan diri daripada Islam. Wal'ayazubillah. Bila sebut murtad ni kena sebut wal'ayazubillah. Minta jauh. Wal'ayazubillah tu ada berapa kalimah? Ada 4. Moga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Moga Allah Ta'ala melindungi kita. Macam itulah maksudnya tu. Meskipun hanya dalam masa 1 detik, maka puasanya menjadi batal. Dan wajib qadaknya jika dia kembali ke agama Islam. Itu syarat lah. Kemudian, puasa juga tidak sah bagi orang kafir. Dan jika dia masuk kepada agama Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadak puasa yang telah ditinggalnya dalam masa kekafirannya. Jadi syarat paling utama puasa ni adalah dia mesti Islam. Mesti Islam. Kalau orang kafir puasa, itu tak nama puasa. Zahir macam puasa lah, tahan makan. Tapi tak dinamakan puasa. Puasa ni istilah umat Islam. Wajib. Merujuk kepada ibadah. Kalau ada orang kafir menggunakan istilah puasa, itu tak menepati makna puasa. Macam kan baru ni isu kan, orang kafir nak guna nama Allah, nak guna nama solat, nak guna nama puasa. Dalam kitab-kitab dia tak memadai sebab tak sama bentuknya. Jadi kita umat Islam kena jaga kalimah-kalimah ni sebab kalimah ni murni untuk umat Islam sahaja. Kemudian yang kedua berakal. Berakal ni maksudnya mempunyai akal, boleh berfikir. Akalnya sihat. Itu maksud berakal. Seseorang yang menjalankan puasa harus dalam keadaan berakal. Harus ni bahasa Indonesia. Harus bahasa Melayu maksud mesti. Mesti dalam keadaan berakal supaya puasanya dihukumkan sah. Dan apabila dia menjadi gila ni sama ada sengaja atau tak sengaja, pada pertengahan hari puasanya, tengah hari dia puasa, meskipun gilanya tersebut hanya sesaat, maka hukum puasanya menjadi batal. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sah juga puasanya anak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz ni perbahasan. Mumayyiz ni maksudnya kat sini Syekh bagi penerangan belum bisa, belum boleh. Belum boleh makan, minum dan istinja sendiri. Semua atas bantuan ibu ataupun penjaga dia. Itu belum mumayyiz. Belum mumayyiz. Kemudian dia tambah sikit bawah tu.
Jadi akal tadi yang terkeluar daripada akal dua golongan saja. Satu, gila. Yang kedua, kanak-kanak belum mumayyiz. Kalau orang gila tak suruh kita tak suruh dia puasa. Kalau kanak-kanak belum mumayyiz, ni perbahasan dia. Lain halnya dengan puasanya anak kecil yang telah mumayyiz. Maka hukum puasanya adalah sah. Meskipun hal tersebut belum diwajibkan untuknya. Kalau dia belum mumayyiz, tak sah puasa. Boleh tak dia nak puasa? Boleh. Belum makan, anak umur mumayyiz ni, kanak-kanak umur mumayyiz ni beza antara kanak-kanak dengan kanak-kanak lain. Kita kena tengok keadaan dia. Ada budak tu umur 7 tahun, manjanya sangat, kemudian buang air pun semua tak boleh sendiri. Makan tak boleh sendiri, memang kena bantuan ibu dia. Tak boleh beza pula. Ini air Milo ke ni air kencing ke, tak boleh. Dia tak pandai. Allah Alam lah ada ke. Tapi mungkin ada lah. Itu belum mumayyiz. Mumayyiz ni boleh makan sendiri, usaha sendiri. Istinja sendiri, minum sendiri. Kalau dia belum mumayyiz, dia nak puasa boleh, tapi tak dihukumkan sah. Tapi kalau sudah mumayyiz, rasanya ulama sebut 8-9 tahun macam tu, atau 10 tahun, tengoklah keadaannya. Maka hukum puasanya sah. Budak tu boleh puasa dan puasa dia sah. Puasanya sah. Bila anak-anak mumayyiz ni, kata ulama, parent tu wajib suruh. Parent wajib suruh. Anaknya tak wajib puasa, tapi parent wajib suruh. Sama macam solat. Solat tu bila anak masuk umur mumayyiz, parent wajib suruh. Kalau parent tak suruh, tak kali masuk waktu, parent dosa. Sebab tanggungjawab parent adalah didik anak dia untuk belajar agama. Wajib. Jadi bila sampai waktu solat, wajib suruh. Kemudian anak tu main-main, itu tak apalah sebab dia tak sampai hukum wajib lagi buat. Tapi parent wajib suruh. Boleh. Dekat sini Habib ada sebut anak-anak kecil ni jangan dibiar dewasa di jalanan. Maksudnya dia jangan disuruh dia tu belajar tentang kehidupan daripada jalan-jalan ni. Biar dia main saja, belajar di luar tu. Kalau orang mencarut dia ikut, kalau orang cakap lucah dia ikut, kalau orang buat yang tak elok pun dia ikut. Ada budak-budak umur 7-8 tahun tu belajar merokok pun di luar kan. Itu sebab parent tak ambil tanggungjawab. Kenapa dia tak ambil tanggungjawab? Biasalah, ada hal-hal tertentu tu. Kadang sibuk sangat kerja kan. Ataupun kadang memang tak nak ambil tahu. Itu melepaskan nikmat Tuhan yang Allah Ta'ala bagi. Maka dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Anak ni nikmat macam nikmat-nikmat yang lain. Apa yang Allah Ta'ala bagi, maka di situ akan Allah Ta'ala tanya. Kan? Okey. Boleh. Kemudian disebutkan yang ketiga, syaratnya adalah suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Haid satu perkara, nifas satu perkara. Nanti dia akan bahas kat belakang ni. Hurai di sini, wanita yang menjalankan puasa disyaratkan harus dalam keadaan suci. Harus ni maksud mestilah. Mesti dalam keadaan suci daripada haid dan nifas. Bukan dalam tempoh haid dan nifas. Ustaz Solah dah masuk ke fiqah? Ustaz Solahuddin. Safidah Najah tu sampai sini ke? Belum Rukun Islam Rukun Islam. Istinja. Belum lah tu. Saya pun tak pandai sangat haid nifas ni. Pening. Cumanya dia punya pelajaran penting daripada tajuk haid nifas ni, seorang perempuan tu mesti tahu bila masa suci dia. Tujuan dia belajar tentang haid, dia nak belajar tentang bila dia suci. Sebab tanggungjawab dia adalah solat. Yang menghalang dia solat adalah haid. Jadi dia nak tahu bila haid tu hilang supaya dia boleh solat. So dia sedang belajar bila dia perlu suci tu. Itu pelajaran paling penting. Dia bukan nak tahu selain daripada tu.
Cumanya menyempurnakan pembelajaran haid tu, dia akan belajar tentang tempoh, dia akan belajar tentang jenis darah, dia akan belajar tentang mengira tempoh suci apa semua tu. Tapi conclusion dia daripada keseluruhan tu adalah bila dia suci. Itu je. Jadi kalau belajar tajuk haid nifas ni, matlamat dia adalah belajar bila dia suci untuk dia solat. Ustaz-ustaz kita antara yang kalau nak belajar ada buat kelas online tu, antaranya Ustaz Ustaz Haznan. Ustaz Hazim Haznan ni dekat Bangi je, kawan kita juga. Kemudian Ustaz Hanafiah, Ustaz daripada Terengganu, Hanafiah Al-Bindani. Tu dua yang masyhur lah, selalu bahas bab haid dan nifas ni. Dipercayailah keilmuannya, katanya banyaklah buat research tu. Saya tak boleh bab ni. Pening. Okey. Kemudian disebutkan di sini, wanita yang menjalankan puasa, menjalankan maksudnya melakukanlah ibadah puasa, syaratnya mesti dalam keadaan suci daripada haid dan nifas. Jadi dia kena tahu dia suci tak waktu tu. Dan jika dia kedatangan darah haid dan nifas, maka hukum puasanya menjadi batal. Sama ada baru mula puasa keluar darah, atau sikit lagi nak berbuka keluar darah, pun batal. Ini bukan kira tempoh, asalkan dia dalam tempoh wajib puasa tu lah, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dalam tempoh tu, kalau keluar maka batal. Sikit lagi Ustaz, ada itu ada. Sikit lagi nak buka puasa, 5 minit keluar, kira terima lah Ustaz, satu hari. Mana boleh, ni hukum ni Tuhan punya ni, bukan kita, bukan Ustaz tu punya nak kata boleh. Qada' je lah. Qada' tu yang malas tu kan. Dan wajib untuk qada'. Wajib untuk qada' maksudnya ganti lah. Jadi ganti dia niat saja, aku ganti puasa Ramadan, wajib hukum dia, hutang yang perlu dibayar. Adapun jika dia suci daripada haid dan nifas pada pertengahan hari, maka disunahkan baginya untuk menahan diri dari makan, minum dan dari hal lain-lainnya. Faham yang ni? Dia terbit fajar tu masih lagi dalam keadaan haid. Pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 11 dia suci, atau pukul 12 tu dia suci. Jadi maksudnya hari tu dia memang tak puasa lah, cuma dia suci tengah hari. Jadi apa hukum dia pada hari tersebut? Orang perempuan itu yang suci di waktu tengah hari itu, maka sunat bagi dia menahan diri dari makan, minum dan dari hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Sunat. Kalau dia tahan dapat pahala lah ni, cerita sunat ni. Boleh tak nak makan? Boleh, silalah. Tapi nak dapat pahala, sunatlah dia tahan. Dia dah makan dah pagi tadi, takkan tak boleh tahan separuh hari. Macam itulah kira. Sunat tak wajib. Dulu ada viral kata wajib perempuan haid yang suci tengah hari ni wajib menahan diri makan. Tak, di sini kata sunat je. Ulama kata sunat. Kemudian berpuasa, itu yang ketiga, syarat sah ketiga. Syarat sah yang keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Yang keempat ni tentang masa lah. Masa. Seseorang yang sedang menjalankan puasa, maka mesti dia mengetahui pada hari tersebut, hari itu bukan termasuk hari-hari yang dilarang berpuasa. Seperti hari raya Idul Fitri, hari Tasyrik dan lain-lainnya. Jadi orang yang berpuasa mesti tahu waktu. Tak boleh main tam je. Jadi nak ceritanya, orang puasa ni kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Dah ada ilmu pun ulang-ulang lagi. Kan? Ulama kata ilmu ni macam cahaya. Makin banyak, makin terang, makin bagus. Kan? Jangan kita beribadah dengan amal yang kita belajar 3 tahun, 4 tahun lepas. Kan? Itu tak cukup lah. Habis syarat sah puasa. Jadi syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam, kemudian berakal, kemudian suci daripada haid dan nifas untuk perempuan, kemudian mesti tahu pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kemudian syarat wajib puasa. Tadi syarat sah diterima puasa. Ni syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ni, ibadah tu nak jadi puasa tu, ini syarat dia.
Syarat-syarat wajib puasa ada 5. Apabila 5 syarat yang terdapat pada diri seseorang, maka wajib baginya untuk berpuasa. Yang pertamanya Islam. Wajib bagi seorang yang beragama Islam untuk menjalankan puasa Ramadan. Tak wajib bagi orang kafir untuk puasa. Jika dia puasa, maka hukum puasanya tidak sah. Jika dia masuk Islam, maka tak wajib dia nak qada. Tak wajib baginya qada puasa yang telah ditinggalkan pada masa kekafirannya. Jadi sebelum Islam tu tak wajib qada lah. Tak dibebankan. Kalau murtad tadi tu wajib qada. Sebab yang sebelum Islam tu, yang murtad tu dia tinggalkan agama. Asalnya Islam. Itu berdosa lah. Kemudian ini berdasarkan firman Allah, qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir tu, jika mereka berhenti daripada kekafirannya, nescaya Allah Taala akan mengampuni mereka atas dosa-dosa yang mereka yang telah lalu. Kemudian ada bintang kat bawah tu, ada pun orang yang murtad keluar dari Islam, maka wajib baginya berpuasa dengan cara kembali ke agama Islam terlebih dahulu, supaya puasanya dihukumkan sah. Orang murtad, dia nak puasa dulu ke dia nak Islam dulu? Dia kena Islam dululah. Islam dulu. Kemudian baru puasa. Kemudian barulah menjalani ibadah puasa dan wajib baginya untuk qada puasa yang telah ditinggalkan pada masa murtadnya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukumnya ada tidak wajib baginya untuk qada puasa. Ini pendapat imam yang lain-lain lah. Kita Imam Syafi'i, jadi kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Kalau ada orang murtad, wal'ayazubillah, maka bagi itu boleh dia qada lah semula puasa. Ada faedah, ni penting ni, bawah ni. Ni kat Malaysia banyak. Membantu orang kafir dalam menjual makanan pada bulan Ramadan. Hukum membantu orang kafir dengan cara menjual makanan atau minuman atau menghidangkannya berupa jamuan untuk tamu pada siang hari di bulan Ramadan adalah haram. Kerana termasuk membantu orang lain dalam melakukan kemaksiatan. Jadi bulan puasa jangan jual makanan dekat orang bukan Islam. Sebab asalnya orang bukan Islam pun wajib puasa. Cuma ni puasanya tak sah kalau dibuat. Asal hukumnya lah. Jadi kita sedang menyebabkan orang lain tak puasa. Jadi jangan pergi kedai mamak tu kan. Hulur plastik pula. Tolong makan. Tak boleh, haram. Saya jual bukan pada orang Islam. Jual pada orang bukan Islam memang daripada awal tak puasa. Ulama kata haram. Membantu orang lain dalam melakukan maksiat. Apatah lagi kalau jual pada orang Islam. Kan? Kedai-kedai makan jual pada orang tak puasa. Tak boleh. Jadi kalau macam tu, perempuan-perempuan yang tak puasa tu macam mana? Pergi beli kat McD pula. 2 tahun lepas. Saya lepas hantar anak tu lalu dekat McD Bangi ni. Penuh. Tu macam mana hukum dia tu? Wallahualam. Tapi itulah maksud hukum dia. Membantu orang tak puasa ni. Haram hukum dia. Kemudian yang kedua, mukallaf. Syarat wajib puasa. Mukallaf. Mukallaf ni maksud bahasa Melayu dia orang yang dibebankan dengan perintah hukum. Itu maksud mukallaf. Jadi mukallaf ni ada 2 himpunan, 2 sifat. Sifat pertama mesti baligh, cukup umur. Cukup umur ni ada 3 kan dalam kitab Safinah Najah tu. Yang pertamanya mimpi. Mimpi sehingga mengeluarkan mani, sama ada lelaki atau perempuan. Yang kedua, keluar haid bagi perempuan. Yang ketiga, cukup umur 15 tahun hijrah. 15 tahun hijrah. Itu baligh. Jadi kalau dah ada 3 syarat tu atau salah satu daripada 3 tu, maka hukumnya baligh lah. Wajib untuk dia menunaikan ibadah. Yang keduanya berakal. Yang tak berakal tadi 2 kan. Yang tak dihitung dalam berakal tu 2. Siapa tadi? Tahunya orang gila. Yang keduanya kanak-kanak yang belum memayis. Selain daripada itu semua orang berakal. Wajib bagi orang yang telah baligh dan berakal untuk menjalani ibadah puasa Ramadan. Adapun anak yang belum baligh, orang yang gila, orang pengsan, orang mabuk, maka tak diwajibkan untuk berpuasa. Tak wajib puasa.
Ini sebelum masuk waktu terbit fajar. Kalau bagi yang pensan ke mabuk tu, dia pensan subuh masuk pukul 6, dia pensan 5.55. Kan? Dia sedar pukul 10. Jadi dia tak wajib puasa lah. Sama lah mabuk tu. Syarat diwajibkan memerintahkan anak yang telah memayis untuk puasa. Ni tadi. Dah sebut awal pula dah. Wajib bagi seorang wali. Wali ni maksudnya penjaga. Sama ada ibu bapa kandung ataupun ibu bapa angkat ke, ataupun atuk nenek ke, yang menjaga kanak-kanak tu lah, untuk memerintahkan anaknya. Anaknya, sama lelaki atau perempuan, yang telah memayis. Memayis ni bukan balik. Memayis ni yang boleh makan, minum ataupun buang air, istinja sendiri, agar berpuasa di bulan Ramadan. Highlight tu, wajib bagi wali memerintahkan anaknya yang telah memayis agar berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini dengan 2 syarat, iaitu jika anak tersebut telah berumur 7 tahun. Ini di sisi orang Arab ni 7 tahun ni dah memayis. Kita orang Melayu ni kadang-kadang belum lagi. Tengok anak tu lah. Tapi ukuran dia kalau ukurannya kalau dia dah pandai makan, minum ataupun istinja sendiri, itu memayis lah. Kemudian memiliki kemampuan untuk puasa. Kalau anak tu memiliki kemampuan untuk puasa, jika anak tersebut telah berumur 10 tahun dan memiliki kemampuan untuk berpuasa. Mampu ni maksud sihat tu, badan, ada tenaga, kan? Akan tetapi dia masih tidak berpuasa, maka wajib bagi walinya untuk memukulnya. Wajib ni wali pukul. Pukul di sini denda. Denda yang tidak memudaratkan tubuh lah, kan? Dekat muka tak boleh pukul, dekat anggota-anggota yang sensitif tak boleh pukul, kan? Pukul pula dengan apa tu, ada ibarat ulama kata buat hujung kain tu yang diikatkan hujung kain, tebal tu tapi lembut, macam tu. Kemudian masa nak hayun pukul tu, tak dihayun dengan tangan angkat tinggi langit macam tu, kan? Pukul angkat sikit sahaja. Itu cara dia, supaya anak kita ni biasa dengan ibadah. Itu asalnya, kan? Kanak-kanak ni kena diajar dengan ibadah dari kecil. Kalau nanti dah besar susah. 7 tahun pertama, lahir sampai 7 tahun pertama itu waktu bermain, kan? Parent waktu tu nak jadi anak-anak pun waktu tu lah. Nak jadi kuda ke, nak jadi apa ke, waktu tu. 7 tahun kedua, umur 8 tahun sampai umur 14 tahun tu, itu waktu belajar. Waktu tu kena tegas. Waktu belajar. Tegas tu maksud tegas lah. Kalau buat salah kena denda, kena garang sikit, kan? Waktu marah tu, jangan marah sebab nafsu. Tu tak marah mendidik. Marah biar kerana kasih sayang. Macam ibu marah anak, penuh dengan kasih sayang, kan? Kalau ibu tu ada kasih sayang lah. Kalau ibu tu hilang kasih sayang, payah. Ulama kata orang perempuan ni jangan habis masa dengan benda-benda yang mati. Benda-benda mati macam apa? Batu, kayu, kan? Mesin. Nanti dia hilang perasaan kasih sayang. Orang-orang perempuan ni perlu dibesarkan dia dengan manusia. Belajar kasih sayang manusia, kan? Sebab tu anak-anak kecil tu kena ada anak patung. Ibu tu kena habis masa dengan anak-anak, supaya kasih sayang ni tak padam. Kalau wanita bekerja habis masa dengan mesin, balik memang tengok anak-anak pun macam mesin juga. Kalau tak disuruh marah, tak buat, kan? Kalau dekat office tu, printer tu masuk kertas tak keluar-keluar, dia ketuk-ketuk pun sampai kertas tu keluar. Kalau kertas tu tak keluar, dia tarik. Jadi kat rumah pun macam tu juga. Anak tu tak nak dengar cakap dia, macam tengok anak dia macam mesin kat. Dia ketuk-ketuk anak dia sampai anak dia buat. Kalau anak dia tak buat, dia tarik anak dia supaya anak dia buat. Garang lah, lain macam, kan? Tu sebab hilang kasih sayang. Bukan hilang kasih sayang, malap. Orang perempuan, ulama sebut orang perempuan ni, dia sumber kasih sayang dunia. Sumber kasih sayang dunia, sumber kasih sayang rumah. Jadi kasih sayang ni tak boleh dipadamkan dengan benda-benda mati. Boleh saya macam cakap jauh-jauh ni, kan? Jadi dia kena didik anak lah.
Waktu marah anak tu ulama ada ajar kan. Marah anak tu dengan doa. Waktu mulut marah, kamu jangan buat macam ni. Tapi dalam hati dia cakap, ya Allah, jadikan anak saya begini. Kan. Waktu cakap lain. Kan. Jangan keluar. Tapi dalam hati dia cakap, ya Allah, jadikan anak saya anak yang taat. Itu orang yang boleh buat begitu, orang yang kasih sayang. Kan. Mulut cakap lain, hati cakap lain. Tapi kalau tak ada kasih sayang, tak jadi. Boleh. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang wajib puasa ni, yang ketiga mestilah mampu untuk puasa. Dia mesti ada kemampuan untuk puasa. Ini maksud orang yang balik tadi ya, balik dan berakal tadi. Bukan kanak-kanak ni. Orang yang mampu untuk berpuasa, wajib puasa. Wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan berpuasa untuk menjalani puasa Ramadan. Memiliki kemampuan. Nanti dibahas kemampuan tu apa. Lain halnya dengan seorang yang tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib baginya berpuasa. Sebab ketidakmampuan seseorang untuk berpuasa terbagi pada dua. Jadi ada dua bentuk makna tak mampu. Tak mampu yang pertama, tak mampu dari sudut segi fizikal atau badan. Ini tak mampu. Ni orang yang tak mampu dari sudut fizikal dan badan ni tak wajib puasa. Yang apa maksud dari segi fizik atau badan? Jika telah berusia tua dan tidak mampu berpuasa, maka hukumnya adalah tidak wajib berpuasa. Dan wajib bagi dia mengeluarkan 1 mud 750 gram beras. Cupak lah tu. Untuk setiap puasa yang ditinggalkannya, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Ini orang tua. Umur 60 tahun ke, 70 tahun ke, 80 tahun ke kan, yang tak mampu dah, badan dah tak sihat, tak larat, maka dia tak wajib puasa. Tak wajib puasa maksudnya, kalau terbit fajar, tak wajib puasa. Kan? Jadi macam ni, kalau dia tinggalkan sebab tak mampu, maka wajib dia tak wajib qada, dia wajib bayar cupak, 1 cupak. 1 hari, 1 cupak. Ini senang sebab pejabat zakat dah sediakan ni, fidyah ni. Pergi pejabat zakat, cakap nak bayar fidyah puasa. Dia settlekan lah nanti. Nak bayar kat mana? Tengok kat mana kita puasa lah waktu tu. Kampung kita, kita puasa dekat Selangor, bayar kat Selangor macam tu lah. Dari segi hukum, ini tak mampu dari sudut hukum. Tadi tak mampu dari sudut badan, dah tua. Yang ni tak mampu dari sudut hukum. Apa maksudnya? Kerana syariat melarangnya untuk berpuasa. Syariat yang larang. Dia nak lawan pun tak boleh, itu maksud tak mampu. Dia nak berusaha, nak lawan syariat tak boleh sebab syariat yang tetapkan. Contohnya seperti wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, maka wajib baginya untuk tidak berpuasa. Jadi wanita dalam keadaan haid dan nifas ni termasuk dalam kategori orang yang tidak berkemampuan untuk berpuasa luar Ramadan sebab syarak tak bagi. Dan juga bulan-bulan lainnya, kemudian setelah dia suci dan dari haid dan nifas, maka wajib dia qada semula puasa yang ditinggalkan. Jadi golongan kedua ni, orang yang tak mampu puasa kerana hukum, kerana syariat melarang, maka dia wajib qada. Yang tadi tak mampu puasa dari sudut fizikal, tak wajib qada. Yang ini wajib qada. Perempuan tu kata, saya tak nak qada, saya nak bayar fidyah, boleh? Tak boleh lah, mana boleh. Kalau bayar pun tak dihukumkan lah, tak terlepas tuntutan qada tu. Boleh. Kemudian yang keempat, sihat. Seseorang yang dalam keadaan sihat, maka wajib baginya untuk berpuasa, sedangkan orang yang dalam keadaan sakit, maka tidak wajib baginya puasa. Ini kita nak belajar apa maksud sakit yang boleh tak puasa tu. Bukan semua sakit, ada jenis-jenis dia. Definisi sakit yang diperbolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan puasa adalah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan salah satu daripada 4 perkara negatif di bawah. Yang pertamanya, kalau dia puasa, dia sakit. Kalau dia puasa, sakitnya menyebabkan mati. Kan? Siapa cakap ni? Doktor lah cakap ni. Ni awak ni kalau puasa ni mati ni. Jadi dia tak wajib puasa. Haram pula kalau dia puasa. Kan? Saya nak puasa juga. Ni hukum Allah ni kena tegakkan. Tak. Kena ikut syariat. Doktor kata kalau puasa mati, jadi kena jaga nyawa. Jaga nyawa tu lebih utama. Maka dia tak perlu puasa, tak wajib puasa. Yang kedua, kalau dia puasa, sakitnya melambatkan sembuh dari penyakit yang dideritanya.
lambatkan sembuh. Patutnya sembuh cepat, tapi sebab puasa sembuh lambat. Siapa juga yang begitu? Doktor juga yang begitu. Yang ketiga, kalau dia puasa, sakitnya menyebabkan salah satu daripada anggota badannya tidak berfungsi. Kalau puasa ni tangan awak nanti lumpuh terus ni, macam doktor cakap macam tu, maka tak wajib puasa. Dan yang keempat, kalau dia puasa, sakitnya menyebabkan bertambah parahnya sakit tersebut. Kan, kalau puasa, sakit teruk. Saya sakit sesama je, wajib puasa ke tak? Wajib buka kot? Tak ada, tak termasuk ni. Boleh. Itu tuntutan dia lah. Ni macam situasi sekarang ni, COVID kan. Kena orang dalam kuarantin tu, kata dia positif COVID. Macam mana dia nak tinggal puasa ke tak? Wala'ayazubillah. Jadi dia kena tanya doktor dulu. Ada tak menyebabkan salah satu daripada 4 ni? Kalau doktor kata boleh sebab mati, kalau awak puasa nanti COVID ni menyebabkan awak mati atau lambat sembuh atau apa semua ni, maka dia waktu tu tak wajib puasa. Tapi wajib qada. Jangan tak qada pula. Boleh. Tu dalilnya ada dalam ayat tersebut, surah Al-Baqarah ayat 183, 184. Kemudian ada faedah. Faedah ni poin-poin penting lah. Hukum puasa bagi seseorang yang dalam keadaan sakit terbagi menjadi 3 keadaan. Ini hukum puasa bagi orang sakit. Yang pertamanya, makruh untuk dia berpuasa. Dan boleh kalau dia nak berbuka. Orang ni dia nak puasa, tapi makruh. Kata syariat kata makruh. Boleh kalau nak buka. Iaitu, apabila dia mengira tu maksud menyangka lah. Dia ada sangkaan. Kalau berpuasa, maka lambat sembuhnya atau menambah rasa sakitnya atau dapat menyebabkan tidak berfungsi salah satu daripada anggota tubuhnya. Dia mengira ni bukan buat kira 1, 2, 3. Mengira ni maksudnya dia menyangka. Ni kalau puasa ni mungkin mati ni ataupun lambat sembuh ni. Ini pun atas nasihat doktor juga. Atas nasihat doktor juga. Yang kedua, haram untuk berpuasa dan wajib berbuka. Haram puasa, wajib buka. Kalau puasa berdosa. Iaitu apabila dia yakin jika berpuasa maka dapat menyebabkan salah satu daripada 3 tanda negatif di atas atau dapat menyebabkan kematian. Yakin. Ini pun doktor juga. Yang tadi tu doktor tu confuse. Doktor tu bagi sangkaan saja. Yang ni doktor memang yakin. Kalau puasa boleh sebab mati. Kemudian yang ketiga, haram untuk berbuka dan wajib untuk tetap berpuasa. Iaitu jika sakit tersebut ringan seperti flu. Flu ni sesama ataupun pusing. Pusing ni pening lah. Asal puasa je pening, nak berbuka tak boleh. Haram untuk berbuka sebab pening tu sekadar pening biasa saja. Kalau doktor kata ni pening ni boleh buat mati ni, banyak sangat fikir ni. Doktor kata bukalah. Ini semua atas nasihat daripada doktor. Kita tak tahu. Kemudian yang kelima, mukim. Wajib bagi seseorang yang dalam keadaan bermukim. Mukim ni maksudnya apa? Tidak dalam musafir. Tidak dalam perjalanan, dia tulis tu. Perjalanan tu maksudnya musafir. Masa Melayu kita musafir lah. Untuk menjalankan puasa Ramadan. Jadi dia duduk kat rumah lah, bukan musafir. Adapun orang yang dalam keadaan musafir, maka tidak wajib puasa dengan 5 syarat. Bukan semua orang musafir boleh buka puasa, tak. Ada syarat ni baru boleh. Yang pertamanya, perjalanan yang ditempuh panjang, maksudnya jauh. Iaitu 82 km atau lebih. Kalau istilah biasa kita dengar tu dua marhalah. 2 marhalah ni ukuran dia apa? 82 km atau lebih. Boleh jamak qasar. Jadi kalau orang dalam perjalanan 2 marhalah, dia ni tak wajib puasa. Ada lagi syaratnya tu. Perjalanannya untuk perkara yang mubah. Mubah ni maksud perkara yang harus, perkara yang boleh. Iaitu perkara yang bukan maksiat. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, boleh baginya untuk membatalkan puasanya meskipun dalam perjalanan tersebut untuk maksiat. Kita ikut mazhab Imam Syafi'i dalam hal ni sebab lebih terjaga. Jadi kalau orang musafir,
memang semata-mata nak pergi mengumpat kan. Daripada Johor pergi ke Perlis tu sebab nak dengar cerita tentang gosip tu, nak mengumpat lah. Maka perjalanannya tu perjalanan maksiat, sebab tujuannya maksiat. Maka kalau tujuannya maksiat, tak boleh dia berbuka puasa. Tapi kalau dia perjalanan dia sekadar nak tengok keindahan alam, perkara tu paling minimum boleh kan. Jadi kalau dia puasa, bolehlah dia nak berbuka sebab bukan maksiat. Okey. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah niat dalam hati akan menggunakan keringanan syariat. Keringanan ni istilah bahasa Arabnya rukhsah. Kita biasa guna rukhsah. Tak kala akan membatalkan puasanya, kerana jika tidak berniat demikian, maka hukum membatalkan puasanya adalah haram. Maksudnya, ketika dia berpuasa, di awal terbit fajar tu, dia niat, saya ni nak musafir. Kalau saya tak larat, saya nak buka puasa, nak ambil rukhsah. Dia kena niat waktu tu. Macam tu. Kalau daripada awal dia musafir pukul 6, terbit fajar tu, pukul 6 dia musafir, dia tak niat pun nak ambil rukhsah. Tengah hari tak boleh buka puasa. Sebab dia tak berniat untuk mengambil rukhsah tu. Jadi ini penting ni. Bukan sewenang-wenangnya nak batal puasa begitu saja. Kan? Saya nak puasa, saya nak puasa lah, saya kuat. Tapi bila dalam perjalanan, pening nak muntah, tentu nak buka pula. Ataupun sebab musafir tadi nak buka pula, tak boleh. Kan? Kemudian yang keempat, tidak bernazar tetap akan berpuasa tak kala dalam berpergian, dalam musafir. Jadi dia musafir tadi, dia niat nazar. Saya ni musafir, saya nak nazar puasa lah. Kalau macam mana pun nak puasa juga. Ini ulama kata tak boleh buka kalau puasanya puasa nazar. Ada faedah dekat situ, bernazar untuk tetap berpuasa. Maksud terus berpuasa walaupun dalam keadaan bermusafir. Jika seseorang dalam keadaan musafir telah bernazar untuk tetap berpuasa, terus berpuasa dalam perjalanannya, maka hukumnya adalah wajib untuk dia tetap berpuasa dan tidak boleh membatalkan puasanya meskipun syarat-syarat diperbolehkan membatalkan puasa telah terpenuhi. Sebab puasanya nazar. Puasanya nazar. Siapa suruh nazar macam tu? Gatal. Jadi tak payahlah. Yang pelik-pelik tu. Kadang-kadang orang puasa pelik-pelik. Niat nazar pelik-pelik. Kemudian yang kelima. Syarat yang kelima. Nak buka puasa atau nak batalkan puasa atau tak wajib puasa bagi orang yang musafir. Yang kelima adalah keluar dari batas kotanya sebelum azan subuh. Maksud keluar daripada kampung dia tu sebelum azan subuh. Dia mesti musafir sebelum subuh. Kalau ada musafir selepas subuh. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, boleh untuk membatalkan puasanya meskipun dia keluar daripada perbatasan kota setelah azan subuh. Bagi Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, kalau keluar sebelum subuh, tengah hari boleh batal solat, boleh batal puasa. Tapi kalau dia keluar daripada kampung dia setelah azan subuh, macam mana pun keadaan, tak boleh batal puasa. Ini orang yang musafir tengah hari baru nak batal puasa, tak boleh. Sama macam perbahasan solat Jumaat. Nak tinggal sembahyang Jumaat, kena musafir, kalau musafir sebelum subuh ataupun sebelum hari Jumaat. Kalau kita balik kampung, ni kalau kes balik kampung ni, balik kampung bertolak pukul 9. Pukul 3 dalam perjalanan rasa nak buka puasa. Hukumnya tak boleh sebab dia bertolak selepas azan subuh. Kalau dia sebelum azan subuh bertolak, nak balik kampung sebelum subuh bertolak, dalam perjalanan nak buka puasa, boleh? Boleh. Kalau dia buka juga dalam situasi lepas azan subuh tu, dosa lah. Tu je hukum dia. Wajib istighfar. Jika 5 syarat di atas telah dipenuhi, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Jadi kalau ada 5 syarat ni, tak wajib dia puasa. Akan tetapi puasa tersebut tidak memberatkannya. Jika puasa tersebut tidak memberatkannya, maka yang lebih utama adalah tetap berpuasa. Jadi nak puasa ke nak buka, kalau orang musafir ni tetaplah berpuasa. Sebab puasa ni yang lagi susah, yang lagi baik. Lagi susah, lagi baik, pahalanya banyak. Kita dalam kehidupan ni pilih yang senang saja kan. Semua nak senang. Dan ibadah pun nak ambil yang senang. Macam itulah maksudnya tu. Jadi akhirnya, bila semua ibadah jadi senang, hubungan kita dengan Allah pun jadi ringan.
Tu yang senang nak mengumpat orang tu. Nak mengata orang. Sebab hubungan dengan Allah dia jadi longgar. Sebab tu orang yang susah payah dalam ibadah, dia jaga hubungan dengan manusia sebab manusia ni hubungan dia dengan Allah dia. Kan? Subhanallah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yang lebih utama adalah tidak berpuasa. Adapun jika salah satu daripada 5 syarat yang telah disebutkan di atas tidak terpenuhi, maka hukumnya adalah tetap wajib berpuasa. Tak boleh batal puasa. Kalau batal, berdosa juga. Kalau batalkan puasa. Nak batal lah puasa, walaupun pun nak batal puasa. Dosa hukum dia. Wajib qada. Golongan yang tidak wajib berpuasa. Ni. Boleh kita habis kat sini ya. Golongan yang tak wajib berpuasa ada 6. Sebagaimana berikut. Tadi dah bahas golongan yang wajib puasa. Ni golongan yang tak wajib puasa pula. Yang pertamanya adalah orang yang bermusafir jika terpenuhi syarat. Syaratnya ada berapa tadi? Ada 5. Jadi kena hafal lah syarat tu dulu. Jangan main bantai je kan. Ni hukum ni Tuhan punya ni. Kemudian orang yang sedang sakit jika dia tidak termasuk dalam golongan yang tidak wajib berpuasa. Sakit tadi yang 4 tadi tu lah. Boleh sebab mati, boleh sebab lambat sembuh, boleh sebab tak fungsi anggota, ataupun boleh sebab tambah mudarat. Golongan yang ketiga yang tidak wajib puasa adalah orang yang usianya sudah lanjut usia yang mana dirinya tidak mampu untuk berpuasa. Orang tua lah. Tua yang sangat tua. Atau tua yang doktor memang kata ni orang tua lah. Kemudian yang ketiga, perempuan yang sedang hamil. Ni tak wajib puasa. Perempuan sedang hamil tak wajib puasa. Meskipun dari hasil zina. Wa'ayazubillah. Kan? Walaupun dia lahir tu anak zina. Jadi agama kita ni kesian kat perempuan. Masya Allah. Iaitu jika dirinya berpuasa, maka dia khawatir janinnya akan terganggu. Dia tak wajib puasa kalau puasanya tentang janinnya. Kan? Kemudian perempuan yang sedang menyusukan bayi, iaitu yang mana jika dirinya berpuasa, maka dia khawatir akan mengganggu bayinya, meskipun bayi tersebut adalah anak kandungnya atau anak orang lain. Masya Allah. Susu kan anak orang. Kalau dia puasa, nanti bayi tu takut tak ada susu nak minum. Maka tak wajib dia puasa. Yang keenam, orang yang sedang kehausan dan kelaparan, yang sekiranya akan membahayakan dirinya jika dia tetap terus berpuasa. Ni orang yang boleh menyebabkan mati kalau puasa. 6 masalah di atas telah dijelaskan oleh sebahagian ulama dalam mutiara syairnya. Ini boleh hafal lah ni. Iza ma sumta fi ramadana sumhu siwa sittin wa fihinnal qada'u fasinun summa mimun summa shinu wa ha'un summa ainu summa ra'u. Maka dari tanda huruf di atas adalah asin lil musafir. Itu seorang yang sedang, ini syair ni boleh hafal lah ni kalau rajin. Ada lagi 5 minit. Boleh buat faedah 3 ni. Sebab yang mewajibkan seorang bayar fidyah. Kewajipan seorang untuk bayar fidyah dengan ukuran 1 mud 750 gram untuk setiap harinya dari jumlah puasa yang ditinggalkannya adalah dikarenakan salah satu daripada sebab berikut. Jadi orang yang wajib bayar fidyah ni dengan ukuran 1 cupak untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Yang pertamanya adalah kerana fawatun nafsi saum, iaitu kerana dia tidak berpuasa dan tidak ada kemungkinan untuk qada membayar puasanya. Jika seseorang tidak berpuasa kerana sakit, kemudian ada kesempatan untuk qadanya, misal sembuh daripada sakitnya, akan tetapi dia tidak qada, kemudian meninggal dunia, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayarkan fidyahnya. Kalau orang sakit, kemudian ada potensi sembuh, ini asalnya orang yang bayar fidyah puasa. Kita dalam bab orang yang bayar fidyah puasa. Golongan pertama yang wajib bayar fidyah puasa adalah orang yang tak mampu puasa dan tak akan ada peluang untuk berpuasa kerana sakit. Dia orang yang sakit dan tak akan ada peluang untuk sembuh, untuk dia puasa semula. Maka orang ni kena bayar fidyah. Tapi kalau dia sakit, kemudian ada potensi sembuh dan dia sembuh. Bila dia sembuh, patutnya dia puasa ataupun dia qada puasa. Tapi dia tak qada, lalu dia mati.
maka wajib bagi ahli warisnya membayar fidyahnya. Jadi ahli waris ni kena ambil tahu juga pasal parent dia. Kena tanya kalau tambah yang dah berusia. Puasa ke tidak, mampu puasa ke tidak, kena ambil tahu supaya boleh dibayar fidyah ni lepas meninggal, kalau meninggal lah kan. Lain halnya jika tidak ada kesempatan untuk qada, misalnya sakitnya bersambung dengan kematian, dia sakit mati, kemudian dia meninggal dunia, maka tidak wajib bagi ahli warisnya untuk bayar fidyah kan. Dah sakit tak ada peluang sembuh, maka orang ni tak wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia potensi sembuh, maka wajib bayar fidyah. Kemudian kerana tidak berpuasa di bulan Ramadan, ni golongan yang kedua kena bayar fidyah. Yang tidak puasa di bulan Ramadan. Jika seseorang tidak puasa di bulan Ramadan kerana untuk kepentingan orang lain, ada dua golongan. Yang pertama, ibu yang sedang hamil, itu satu golongan. Yang kedua, ibu yang sedang menyusu, yang khawatir jika dirinya berpuasa maka akan mengganggu janin atau anaknya, maka bolehlah baginya untuk tidak berpuasa. Jadi ibu tadi boleh tak puasa, tapi dia wajib qada serta wajib bayar fidyah. Itu dua. Wajib qada dan wajib bayar fidyah. Nanti dia akan bahas. Dia akan bahas tambahan. Ada lagi dekat belakang-belakang tu. Kemudian golongan yang ketiga, ni golongan biasalah ni kat Malaysia ni. Soalan nombor 3, golongan ketiga ni biasa. Ta'khirul qada. Orang yang wajib bayar fidyah iaitu orang yang terlambat qada puasa. Jika seseorang menunda qada puasa Ramadan sampai datang bulan Ramadan berikutnya, sepatutnya habis Ramadan dia kena qada sebelum masuk Ramadan baru. Kan? 2019 ada tinggal puasa, kena qada puasa sebelum masuk 2020. Dia tak qada, datang puasa Ramadan 2020. Dalam keadaan ada qada 2019 tu yang tak habis buat lagi. Meskipun kerana terdapat uzur atau tidak, maka wajib baginya membayar fidyah keterlambatan. Nama fidyah dia fidyah ta'khirul qada. Bila dia masuk 2020, dia kena buat dua benda. Yang pertama, qada semula puasa 2019 yang tak habis tu, kemudian bayar fidyah puasa 2019 tu. Itu tanggungjawab dia. Fidyah terlambat ni akan berulang-ulang berlipat ganda jika ditunda sampai tahun ketiga dan seterusnya. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i menurut pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli dan Imam Khatib, sedangkan menurut Imam Asnawi radhiyallahu anhum fidyah tidak berulang. Maksudnya Zaid pada tahun 2000 tidak berpuasa selama 10 hari dan juga tidak qadanya sampailah datang Ramadan berikutnya iaitu tahun 2001, dan belum juga membayar fidyah keterlambatan tadi hingga datang bulan Ramadan yang berikutnya iaitu tahun 2002. Maka dalam masalah ini wajib bagi Zaid membayar fidyah keterlambatan 2001 dan 2002 iaitu 20 mud. Maksud satu hari tinggal, kalau terlewat bayar, dia kena 2 kali ganda. Macam tu. 2 kali ganda. Denda lah kan. Apa panggil compounding kan. Istilahnya berganda. 10 hari tinggal, sepatut 10 hari qada, 10 hari kena bayar mud, fidyah. Tapi dia tinggal sampai 3 tahun. Jadi 3 tahun tu dia kena bayar lah 20 mud. Perbezaan pendapat di atas terjadi jika fidyah tahun pertama telah dibayar. Lain halnya jika fidyah untuk tahun pertama belum dibayar, maka fidyah keterlambatan akan terulang-ulang menurut kesepakatan seluruh ulama. Jadi syekh kita ni, Syekh Muhammad Amin ni ambil pendapat orang yang lambat bayar fidyah, dia wajib compounding tadi. Pejabat agama kena berkeras dengan orang ni. Sebab mencuaikan ibadah qada puasa Ramadan tu. Tapi di Malaysia ni, tak silap saya, fatwa Selangor, 1 tahun 1 hari tinggal, berapa tahun sekalipun lambat qada, bayar 1 hari 1 cupak sahaja. Selangor ke KL ke tak ingat lah. Kena tanya pejabat agama balik. Tapi asal hukumnya dalam mazhab Syafi'i, kalau lambat qada tadi macam situasi sampai 3 tahun ni, maka kena
berganda-berganda. Supaya tak buat lagi kan. Macam polis lah saman orang dekat tepi jalan tu yang langgar apa undang-undang tu. Dia kata kalau saya tak saman nanti awak lupa kan. Biar saya saman dulu nanti tak lupa. Samalah dalam syariat kita, biar kita saman dulu dengan fidyah berganda ni supaya nanti tak buat lagi. Ini kita pun tak tahu. Tapi nanti datang orang banyak kes dah bertahun-tahun tak qada puasa dan tak bayar fidyah. Bila kita sebut kena bayar berganda, tak ada duit, maka ketika tu dimaafkanlah, bayar satu hari saja. Ikut puasa yang ditinggalkan daripada awal. Kan. Wallahu alam, kita tangguh kat sini. Nanti sambung muka surat 63. Sambung muka surat 63 pada faedah yang keempat. Ada soalan ke kat sini? Tak ada soalan. Baik, kita tangguhlah. Wallahu alam. Naqifuna walhamdulillah. Terima kasih kepada semua tuan-tuan puan-puan yang sudi luangkan masa pada pagi ini untuk kita ulang kaji bab berkaitan dengan puasa. Panjang umur nanti kita sambung lagi dengan ustaz-ustaz lain insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.